wabarakatuh. Selamat datang pada episod yang ke-6 bertajukkan Pergi Tak Kembali. Apa khabar Zah? Azizah, apa khabar Zah Latifah? Baik. Zah sihat? Alhamdulillah. Makin sihat. Sejak kembali. Sejak kembali kerja makin sihat semua nampak. Yes, if you can see background hari ni lain sikit. Dia agak busy sikit. Pasal kita telah kembali ke kerja. Saya background ni apa? Projector Screen protector. Apa tu repeat? Projector. Saya masih di rumah. Saya masih di rumah. Cuma duty je datang, insya-Allah. Sebab itulah yang lain semua selamat kembali hari tu datang kerja sebenarnya. Ya. Kita akan kembali. Okay. InsyaAllah. So, kita dah kembali. Okay, setelah 1 minggu rehat. First of all, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton di luar sana yang telah menonton kita waktu live on our previous episode. Thank you so much. Masya Allah. Semoga ianya bermanfaat, semoga ianya macam menggembirakan hati-hati anda. Betul. Yes, kita juga nak say thanks pada kita yang teman-temannya yang bersama-sama live dengan kita. Okay, jadi dah gitu dan itu dia. Okay. Itulah dia, betul. Okay, so hari ni agak-agak apa maksud pergi tak kembali ni Zuzah? Kita tanya Zuzah Latifah lah. Okay, masuk pergi tak kembali kalau berdasarkan kepada drama is actually more tu kepada pemergian seseorang yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi bagaimana penerimaan ahli keluarga, orang yang tersayang, orang yang terdekat tentangnya pemergian kita dah kembali kepada rahmatullah. Jadi adakah kita bersedia, adakah kita faham tentang hukum hakam dan lain sebagainya, tu akan dibicarakan dalam kupasan untuk drama ini. Itulah apa sahaja bahasa kita hari ni Dah lama tak cakap katnya. Kita lah seminggu dah tapi tak rehat lah. Last week kita ada live juga kan. Okay, episode kali ni tak sangka dia macam a bit sedih sikit lah kan. Pasal bila kita plan for this episode, kita just thought about the what are we going to talk about lah. Pasal macam tadi Ustazah Latifah cakap lagi, we are going to talk about the topic like how to react kalau someone from our household ataupun someone that is very much close to us passed away. Tapi bila dah jadi pula cerita dia macam kita dapat ramai feedback yang menyatakan macam sedih pula episod ni. Kenapa episod mak-mak kali ni sedih kan? But itulah lumrah kehidupan. Kadang-kadang ada bahagianya, kadang-kadang ada sedihnya. Ya, reality hidup. Betul. Yes. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita tengok apa poin pertama yang kita nak sampaikan dalam DMM kali ni. So let's watch the drama of the first snippet. Let's do this. Betul ni drama. Susah kan sebenarnya nak berlakon jadi orang sedih sebenarnya. Ya Allah. Nak shock lah sebagainya. Kredit kepada anak-anak saya yang membantu saya untuk rekod lah sebenarnya. Tak sangka Mak Kian itulah pasal dia macam ala-ala dah in character sangat. Alright. Ni kita dapat berita sedih tentang pemergian seorang. So if you all in this kind of situation, bagaimana yang anda semua macam will feel ataupun how you going to react? Kalau ada pengalaman lah, sebelum saya share saya pengalaman saya lah. Ada tak? In general kalau saya dapat
membayangkan kan macam no one can ever feel the same as the one yang go through it the closest. Faham tak maksud saya? Macam kirakan dalam situasi ni kan PA yang dapat berita kan. So PA yang the first one yang dapat berita tau. Jadi dia yang perasaan yang dia rasa tu macam PA seorang je yang betul-betul dapat go through it lah. Orang yang lain, orang yang kedua, ketiga tu mungkin perasaan dia lain. Lagi satu yang berbeza pula Mak Kia. Mak Kia adalah orang yang paling rapat, yang paling terdekat dengan orang yang meninggal ni, which is Pak Mat. So nobody can ever imagine the moment Mak Kia rasa lah kan. Because that macam it's like a shock, especially macam kalau berita ni kita dapat tahu macam secara mengejut. Macam kematian kan can happen, na'udzubillah, kematian kan can happen in many ways kan. Ada yang memang okay, memang kita dah tahu that dia macam Allah dah berikan kita untuk tahulah macam okay, dia sakit, jadi sooner or later macam ini adalah masanya untuk pergi. Ada orang pula macam suddenly macam dia sihat ataupun dia tak ada tunjukkan apa-apa sign, tapi sometimes they just pass away like that. This can be like in accidents, na'udzubillah, in many forms of way lah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. So macam kadang-kadang cara kita dapat tahu dengan pemergiannya seseorang ni berbeza. And I think it's kita tak boleh nafikan the first time that we get to know it, especially yang dengan mengejutkan ni, it would be very painful, I think. Correct. So Betul. kita tak boleh nafikan. Yeah. But I don't know lah, this is in general lah. Maybe you all want to share like your experience. Betul, saya ada pengalaman SE. I mean like atuk nenek meninggal time kecil. So macam tak, the feeling is there but like not really understand kan. So yang the latest one, not quite latest lah, a few years back yang meninggal is pakcik saya, which memang kita dah dapat dari kecil. Dia punya rasa dia betul-betul rasa satu kehilangan. Padahal tu pakcik saya, bukan suami, bukan anak, bukan bapa dia, pakcik yang memangnya rapat. Itu pun dia punya perasaan sakit dan perasaan hilang tu rasa kan. Dia lagi-lagi sedih bila apa tahu, bila saya ingat time tu yang betul-betul macam dia terus dah tak boleh tahan. Sebab apa, orang yang uruskan jenazah tu cakap apa, dia cakap like ada tak siapa-siapa lagi yang nak tatap. Sebab saya antara yang kira saya marah saya boleh cium, boleh last kiss my uncle lah. So last kali dia cakap kira macam ada tak siapa-siapa lagi nak tatap muka jenazah, yang nak cium jenazah, sebab ini kali terakhir yang kita akan lihat, dan next kita akan jumpa di akhirat. Terus rasa macam ya Allah Akbar, macam this is real. So macam saya tak boleh bayangkan kalau itu adalah mak bapak saya sendiri, mak bapak mertua saya ataupun adik-beradik, ataupun saya belum ada pengalaman tu lagi. So saya rasa macam itu. So saya tak dapat bayangkan betapa sedihnya ahli keluarga tu sendiri lah. Kalau boleh saya tambah, saya pula memang pengalaman saya macam all my aunties, uncle semua dah tua, ada yang dah pergi, ada yang sakit dan sebagainya. So saya memang ada banyak pengalaman dalam in terms of this. Apa yang saya macam boleh share, if let's say kalau kita ni orang yang dah belajar, I think bila kita dapat berita, yang lebih baik adalah untuk kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kerana daripadanya kita kembali, daripadanya kita kena kembali kepadanya lah, mana kita doakan. So kita nak kena sebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, at the same time kita memang tahu dalam keadaan situation semua akan berasa sedih dan sebagainya. Orang tu akan berasa sedih, akan menangis, kadang-kadang boleh meratap. Tapi kita kena ada ilmu tentang benda ni. Kita kalau orang tu nak menangis, kalau dia menangis sampai dia tak meraung, biarkan orang tu menangis pada saya. Pasal ini pemergian dekat antara hidup dan mati mana dah tak jumpa lagi kan. So kadang bila saya nampak masa baru-baru ni macam ada makcik saya baru meninggal, so macam and saya tengok, I think my cousins all very macam apa yang bila kita nampak dalam keadaan tu, diorang are very relaxed, diorang menerima pemergian seseorang itu. Jadi kita kat sini sebagai orang yang nak datang nak macam ziarah sebagainya, kita kena bagi support in terms of kita kena baca Yasin dan sebagainya, and kita cuma cakap yang we understand, kita doakan yang terbaik. Jangan bagi banyak-banyak sangat nasihat. Kadang-kadang kita ni jadi orang yang macam action tahu suruh buat tu, suruh buat ni dan sebagainya. Pada kita kalau nak membantu, you membantu dalam tunjukkan macam mana kita macam in terms of kita dapat berita ni semua, the first thing kita nak cuba macam mempersiapkan rumah tu.
whether rumah tu boleh tak menerima jenazah balik. Maksudnya bukan jenazah balik sendiri ya. Kadang ada jenazah daripada hospital kan dan sebagainya Itulah, kan. itu lain tu. Dah cerita malam Episod seram lain. pula. So maknanya bila kita nak mempersiapkan rumah tu, because at the same time kita pun nak mempersiapkan diri kita juga kalau dengan ilmu. Okay, saya balik pada rumah tadi mempersiapkan rumah masuk kat sini kan. Seandainya kalau kita ada luxury rumah yang macam rumah lama, memanglah best. Pasal apa, kita boleh ketepikan kerusi dan sebagainya. Tempat dapur tu kita boleh bersihkan supaya nanti ada tempat mandinya boleh boleh masuk kat dalam dapur dan sebagainya. So sekarang ni kita rumah yang ada, kalau rumah-rumah baru pula rumah kecil. So kita nak kena fikir macam mana, adakah kita nak jenazah tu dimandikan di rumah ataupun sebagainya. Itu kita nak kena ada knowledge tentang tu. So itu yang maksudnya bila Persiapan kita dia. dapat tahu persiapan dia. So bila kita tahu ada orang meninggal, kita kena ada persiapan ni. If let's say macam that time Mak Kiah yang dapat berita, anak dapat berita, orang yang sekeliling tu yang kena membantu tau. Macam mana kita nak mempersiapkan. Kadang-kadang orang yang dah meninggal ni, you cannot expect macam orang tu yang They have to ahli do keluarga everything because you are already at the loss. Lepas tu you like macam tengah macam masih in denial kadang-kadang. Okay, habis lepas tu nak expect semuanya kita nak kena buat sendiri. Tu yang kita rasa mungkin ahli keluarga yang terdekat boleh membantu untuk mempersiapkan rumah supaya nanti bila jenazah balik kita tahu macam mana nak urus dan sebagainya. Itu yang kita rasa yang that is the support that we can give. Selain daripada kita doakan jugalah. Yes, I think macam Alhamdulillah macam masyarakat kita ni dia macam kalau kita tengok, kalau dengar berita macam gini kan, it's good to have that kind of moral support that has been mentioned lah kan. Macam kita macam let the one that go through the grief, and the one that go through the grief ni is the closest one lah, macam suaminya ke atau isteri yang matinya atau anak-anaknya, let them grieve. Biar diorang biar sama dengan perasaan, let them go over that. So the support around them tu yang is very important lah. So orang-orang yang bukan bermakna bila kita, bukan bermakna kita menolong, kita tak grieve tau tentang kematian tu. Macam seandainya macam itu adalah makcik kita ataupun pakcik kita, dia pun rapat juga dengan kita go through, tapi kita sebagai seorang yang nak membantu, kita kena ketepikan sikit kita punya grief tu. Kita cuba keluarkan kita punya support tu kepada orang-orang yang lebih rapat dengan yang jenazah ni lah kan, I think. Yeah, because at the end of the day, the pain is not the same Yes. Sakit yang kita lalui takkan sama dengan sakit ahli keluarga terdekat yang lalui, betul lah. Okay, so let's move on to the next scene. Kita tengok macam mana Mak Kia handle perasaan bila kehilangan suami. Jom kita saksikan scene yang seterusnya. Itu dia. So, saya nak tanya soalan ni dekat Zazan Latif lah. Kita semua bukan pelakon. So, tapi kita cuba sebaiknya untuk berlakon. So, when you act this scene, right? How like macam you ada terbayang tak? Like if let's say that is what happened in real life to you. Can you share that experience? Memang alali bila episod yang ni saya macam really macam terkesan lah. Karakter satu hal terkesan. Dengan anak saya yang ambil pun dia terkesan. Dia kata like macam why you cry? Actually lepas tu saya macam tenangis sikit. Saya bayangkan pasal orang yang at first saya bayangkan kalau seandainya orang yang dekat dengan saya meninggal, at the same time saya tengah bayangkan dengan tengah teringat kembali macam orang-orang sekeliling saya yang telah meninggal.
So saya teringat, pasal saya teringat balik, saya macam rasa sedih sangat. Like macam apa perasaan apa ni orang yang tengah hadapi tu, rupanya macam gini perasaan dia. Pasal saya tengok first kali saya tengok karakter salah satunya lah, macam arwah bapa mertua saya meninggal, my mother-in-law menghadapi dia. Dan saya tengok macam bagaimana keadaan dia macam menghadapi that situation. At the same time pula, masa during that time nenek saya pun pernah meninggal juga. So saya tengok bagaimana keadaan bapa saya during that time, bagaimana keadaan mak saya terima that macam that situation juga. So it is actually macam base, macam teringat-ingat kembali, terus buatkan saya rasa sedih. Lepas tu saya tengah bayangkan, seandainya lah satu hari kalau misalnya, because kita umur pun dah bukan lanjut lah, maknanya kita dah makin berusia. Seandainya kalau suami saya pula pergi, adakah saya dah bersedia, walaupun kita ni dah belajar tentang urusan jenazah, kita dah tahu tentang seorang tu takkan hidup lama dan sebagainya, kita akan kembali kepada Allah SWT. Adakah saya dah bersedia? Sampai macam gitu macam sebab tu dia macam nak menangis pun hari tu. Jadi macam terfikir out of the situation, and at the same time saya macam rasa bersyukur bahawa orang yang saya sayangi sekarang ni masih ada di sekeliling saya lagi. So saya macam buatkan saya lagi more appreciate. Itu pun jadi sedih, appreciate pun sedih juga. Ya, kita terfikir orang meninggal, lepas tu yang sekarang ni kita nak appreciate orang sekeliling kita pun dah menjadi sedih. So anak saya tanya macam, you want tissue me? Macam kenapa aku sampai, kenapa aku macam dalam hati, kenapa saya sampai ke macam nak nangis sangat ni, macam gitu saya itulah, is based on like macam life experience dengan saya membayangkan. Padahal at first bila kita bila kita talk about the script, bila kita talk about the scene, macam Ustazah Latifah macam a bit reluctant dia macam biar betul kita biar betul nak kena buat macam gini dah dia cakap macam gitu. Tapi dia punya outcome macam Masya Allah lah. Bravo Ustazah, bravo. When we plan it seems funny lah. Dia macam best lah. Bila dah jadi dia macam like sedih lah. Because that is I think macam Ustazah cakap, macam that is the reality. Macam a little bit lah. Macam kita kadang-kadang banyak tengok drama tau. So bila kita tengok drama dalam scene orang kematian tu mesti very dramatic. They will highlight on the how dramatic it is, how pasal diorang nak audience yang tengok ni macam merasakan kan. Jadi macam kita tengok macam very dramatic. Tapi in reality kadang-kadang kita tak nampak dia punya dramatik, tapi tak bermakna orang yang melaluinya tu dia tidak berasa rasa amat sedih tau. So macam I remember behind the scene ni kita pernah discusskan macam how did the person go through the death. Diorang tak ada macam drama sangat, macam for example your own ni lah Ustazah, mak mertuanya kan, macam dia tak nampak, kita tak nampak dari luarnya, kita tak nampak dia sedih, tapi sebenarnya di dalamnya tu macam along the way kita dapat tahu, and kita tak dapat bayangkan macam mana dia lalui dia punya pemergian tu sendiri. At the same time macam kita pun ada kenalan kawan-kawan yang ibu telah meninggal, bapa dia telah meninggal, and kita macam bantu. So bila kita tengok kawan-kawan kita, bila kita ziarah kawan-kawan kita yang yang bapa dengan mak dah meninggal, dia all very tengah keadaan yang relax. Macam bukan relax tau, maksudnya macam kita tengok dia tenang. Dan kita faham mungkin dia telah reda dengan pemergian, tapi pasal dia tahu yang kena nak menguruskan, kerana during that situation kita nak kena uruskan jenazah, kita nak kena macam ensure that jenazah ni akan ke liang lahat dan sebagainya. So banyak perkara yang macam nak in their mind tau. Jadi kita nampak in reality ni occupied, tapi selepas tu nanti kita tengokkan selepas ni dia punya scene selepas ni. Cuma saya rasa like macam memang ada yang memang meratap kesedihan pasal tak tahan, tapi Islam dah ajarkan kepada kita, kita nak kena menerima, kita nak kena banyakkan berdoa, dan at the same time bila kita nak menangis, especially kita sebagai orang perempuan, jangan meratapi sangat. You can grieve tapi jangan sampai meraung-meraung, itu semua dah makruh lah sebagainya. Because kalau kita tengok, kalau kita pasal ini bukan dalam budaya kita, kalau kita tengok dalam budaya orang Arab dan sebagainya kat sana, mereka meratapi. Jadi bila meratapi tu dia akan menimbulkan macam fitnah, orang akan berbual, kenapa dia sampai gitu sekali dan sebagainya, adakah boleh dan sebagainya. Tapi culture kita, adat kita, kita tak ada yang sampai meratapi. Itu yang kita kata bagus, kerana kita mengikut pada sandaran agama. Itu yang saya salute lah pada orang. Sebab tu kita nak kena be calm and grieve. Kalau kita nak grieve tu jangan sampai nak meratap sangat. Nangis boleh, jangan sampai pukul-pukul apa ni lantai lah dan sebagainya. Tu ada orang macam gitu kan.
Saya teringat tadi Zaza cakap tak semestinya bila kita tengok orang tak nangis, orang tak merata, bermakna dia tak sedih. Saya teringat salah satu teman kita yang mana bila dia kehilangan mak dia, dia nampak tenang, sangat tenang dan for a period of time tak nampak dia down tau. So saya pun tanya khabar, apa cakap kau okay tak, things like that. Lepas tu dia kata dia actually tak okay. Tapi sebab orang sekeliling dia semua dah terlampau tak okay, so dia kena be strong for them. So saya cakap Masya Allah, macam dalam mana dia sendiri pun tengah sakit, dia masih memikirkan orang lain. So macam ya, itulah. Yalah, macam Kehilangan I think satu one of the It's people amazing. macam mesti salah satu, at least kan, kalau satu orang ni tak kuat, dia mesti salah satu nak kena kuat. So macam it's like kita nak kena compliment one another lah. Macam seandainya kita tahu that okay, orang tu like macam for example in this scene in this drama kita tahu macam maybe Mak Kia tengah tak kuat. Tapi kita lupa juga PA pun dia kehilangan bapa dia kan. So macam mungkin dia sendiri pun tengah tak kuat. So macam siapa yang nak take siapa yang nak take dia punya ni lah, dia punya apa ni, responsibility lah. Responsibility to be the one yang kena kuat. So dia mesti nak kena ada lah salah satu macam itu. Kalau saya boleh ingat kembali macam bila saudara meninggal ataupun ada kawan-kawan saya yang macam ada ibu bapanya yang meninggal, I think support daripada kawan-kawan tu main peranan yang besar sangat. Orang sekeliling lah. Yes, orang sekeliling kita main peranan yang besar yang macam membantu tau. Saya tengok during that time every time kalau ada orang meninggal, kawan-kawan semua akan mesej saya, si ni betul tak kena buat, si ni betul tak kena buat, macam gitu. Kata what is the checklist to do, kata okay, macam because memang saya banyak pengalaman pasal benda ni kan. Jadi diorang akan tanya saya okay apa tu, saya dah macam ada satu folder dalam handphone, things to do when orang meninggal. Okay, rumah nak kena gini, letak ini, kena siapkan macam gini. Because pada saya kita ni salah satu, kalau kita dapat membantu menguruskan jenazah, kita dapat pahala kan. Jadi pada saya, kalau saya tak dapat be there physically, you ask for my opinion untuk apa yang nak kena buat, itu adalah salah satu saya macam so-called support for them So they will ask me apa nak kena buat dan sebagainya. So saya akan share. Itu yang pada mereka itu membantu. Jadi kita bagi support lah. Itu yang saya rasa macam saya galak-galakkan sangat. Jangan sampai terlampau in charge sampai ke orang macam bingit, tapi support tu daripada segi mana yang kita mampu, yang dia rasa yang okay ni boleh dijalankan and dia rasa calm. Because kalau kita bagi banyak-banyak sangat benda pun, nanti orang kecamuk macam dia ni pakcik ni kata dia ni, pakcik ni kata ni, takut jadi gaduh pula, like that. Okay. Kita move on to the next scene dan kita sambung lagi. Sedih Mak Kia. Itulah, tak boleh pergi dan sebagainya. Okay, so dalam persoalannya di sini. So memang macam mana ni? Memang tak boleh pergi ke macam mana ni? Okay, wow, terus pada hukum Okay. Kalau nanti saya rasa tambah-tambah itu yang banyak orang nak tahu lah sebenarnya kan. Sebab saya ingat time pakcik meninggal tu kan, orang yang uruskan jenazah sampai highlight tau benda tu. Dia sampai cakap kalau anda sayangkan suami anda, sayangkan bapa anda, isterinya duduk di rumah. So something like that lah, itulah. Tapi memang dia dah ada highlight dekat semua orang time tu. Dia bukan cakap personal tau, dia cakap kat satu rumah. Yes. Okay, apa ni, kalau saya tak habiskan saya punya ni, nanti korang masuk-masuk macam gitu. Okay, apa ni, dalam hukum untuk pergi kubur ni bagi wanita. Kalau untuk lelaki, dia disunatkan untuk lelaki pergi pergi kubur. Tapi untuk perempuan dia ada hukum makruh. Masuk kat sini lah, if let's say seandainya
kita untuk kita pergi kubur boleh seandainya kita confirm keadaan kita kalau pergi sana ni tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan macam apa ni huru-hara dan sebagainya. Kadang-kadang pasal perempuan ni very emotional. Kadang-kadang kita nampak walaupun dia tenang tapi sampai sana mungkin takut dia meratap, takut dia meraung dan sebagainya. Boleh menjatuhkan fitnah, di situ boleh jatuh hukum daripada makruh tu boleh jatuh kepada haram. Sebab tu dinasihatkanlah seandainya kalau kita yang perempuan, seandainya kalau yang meninggal tu suami, dinasihatkan sebagai si isteri dan anak perempuan tu berada di rumah dahulu. Jangan pergi kubur dulu, biar yang lelaki tu semua uruskan jenazahnya, kerana ni semua nak elakkan fitnah. Pasal kita tak tahu bagaimana emosi kita keadaan macam itu. And kita pun tak tahu bagaimana penerimaan orang. Pasal ada orang, kalau ada orang macam anggap benda ni adalah sebagai benda yang syadid, yang very strict. Perempuan tak boleh terus pergi kubur. Kenapa dan sebagainya. So kalau misalnya kalau kita pergi, nanti orang akan cakap, kan perempuan tak lagi kubur. Habis kenapa dia datang? Nanti habis dia dah keluar dari rumah, dia kan dalam edah dan sebagainya. Dah orang tu dah create fitnah. Itu dah boleh jadi daripada hukum makruh tu dah boleh jadi haram. Sebab tu dianjurkan untuk perempuan seandainya kalau nak pergi, settle everything dulu, baru anak beranak tu pergi selepasnya. Bila dah urus dah settle, lepas tu kita faham, kita pun nak tahu kat mana kubur suami dan sebagainya. Jadi kita boleh pergi ziarah hari-hari lain dan sebagainya kan. Jadi on that moment, in terms of macam emotional, in terms of dalam keadaan yang kita yang macam tengah bersedih, lebih baik seorang wanita tu berada di rumah, kerana kadang-kadang orang yang nak menziarah tu nak datang nak tengok kita, nak bagaimana keadaan kita dan sebagainya. Sebab tu kita lebih baik duduk di rumah untuk perempuan. Saya suka dengan point Ustazah Latifah tadi yang cakap perempuan ni memang betul, kita tak nafikan perempuan ni emosi memang tak stable lagi bila kehilangan seseorang. So kadang-kadang dekat rumah tu kita tenang. Sebab apa? Sebab jenazah, contohlah suami lah, jenazah suami memang masih ada di situ dan sebagainya. Tapi bila dekat kubur ni cerita lain tau. Dia cerita suami kita nak ditanam, lepas tu tak boleh lah, teruskan. Yelah, macam I think kalau kita tengok balik pada scene tu kan, macam Mak Kia ni pun dia nak pergi pasal apa dia cakap tu, dia kata dia nak tengok, dia nak hantar suami dia buat kali terakhir. Like kita tengoklah macam okay, just kita just imagine kalau kita nak hantar orang pergi tempat yang jauh, kat airport ke, ataupun kita nak hantar anak pergi belajar yang jauh. Itu je kita sendiri kita dapat tengok kan sekeliling kita tu macam I want to be there, kita nak hantar dia sampai till masa saat akhir. Ini apa lagi macam Mak Kia ni dia dah tahu this is the last moment yang dia nak hantar suami dia. Lepas ni dia tak akan ada that moment. So and dia tengah grieving apa. So sebab tu dia berperasaan macam gitu. So sebab tu dia tengah still grieving that, and that's why dia nak pergi. And that is it is important untuk kita memahami perasaan orang yang baru kehilangan ni, walaupun kita tahu dia dah ada di dalam hukum iddah. Kan dia dah start hukum iddah dia ni. Kalau kita cakap kan this is the main point yang kita nak buat drama ni, kita nak berbual pasal iddah apa semua kan. Tapi sebaliknya kita tengok banyak sangat banyak sangat benda lain yang kita kena take a look at rather than just the hukum iddah itself lah. Macam I rasa pun kan saya rasa pun macam the most many people, kebanyakan orang yang betul-betul macam saya cakap tadi, dia macam syadid sangat bila when it comes to this kan, because dorang cuma fikirkan tentang hukum iddah ni lah, macam dorang nak hormat hukum. Jadi sebab tu macam kirakan suami dah meninggal, dah terus masuk hukum iddah, dah terus tak boleh keluar, tak boleh apa. Tapi but we have to, kita nak kena balance the way we look at things. Kita nak kena hukum, yes, kita kena hormat hukum, tapi at the same time macam mana kita nak nasihatkan orang tu. Betul. Macam mana kita nak nasihatkan orang tu dengan hukum, dengan dengan kita nak kena ingatkan dia tengah dalam iddah. Satu, dengan macam mana kita nak macam ni, apa perkataan lain untuk menjaga hati macam put it nice way lah bila kita nak macam kira dakwah, kita tak kena dakwah bil hikmah lah kan, kena dakwah dengan hikmah. Maknanya kita tak boleh lah, orang tu dah meninggal, tak boleh haram kau pergi kubur. Macam orang tu dah dalam kesedihan. Masa kita punya approach dekat sini kadang-kadang orang akan mempersalahkan agama. Sebab orang Islam sendiri tak menyampaikan agama itu dengan hikmah, sampaikan dengan cantik. So bila penyampaian tak cantik, dengan result pun tak akan jadi cantik lah. So takut disebabkan benda ni setakat benda ni terus boleh menyebabkan orang benci pada Islam. Saya nak tambah sikit. I think senario yang Ustazah Aziza bawakan tadi is a good lah, macam
for us to get kita punya understanding tau. Macam pemergian, macam kita nak hantar orang pergi umrah ataupun haji kadang-kadang, macam kita sendiri datang pergi belajar, kita mak bapak nangis macam kononnya cool. Tapi bila dah nak pergi kat gate tu, bila kita betul-betul nak masuk, mesti melalak. Jadi bayangkan kalau Kan? seandainya kalau orang tu kita izinkan dia pergi, adakah kita confirm yang dia tak akan melalak macam gitu? Kita orang yang datang dah berpeluk-peluk je kita dah macam dia dah nangis. Kita dah cakap-cakap tau. Bayangkan kalau keadaan tadi kubur. Ini satu macam pada saya bukan fenomena, apa dia punya word, bayangan gambaran. Metafor, gambaran bagaimana kalau kita mengizinkan seandainya orang tu pergi kubur. So kita tak tahu yang dia nak pergi tu kan forever lah, farewell forever consider. So bila dah farewell forever ni, kalau kita izinkan, lepas tu terjadinya apa-apa yang dia meratap ke, dia meraung dan sebagainya, dah menimbul fitnah. Itu yang kita tak nak. So and at the same time pada saya macam orang sekeliling memberi macam macam ni lah, ada orang macam tadi saya kata syadid dan sebagainya. So kita nak kena nasihatkan. Saya kata saya sokong kalau tadi yang macam pengurusan jenazah tu kata macam kalau boleh yang isteri semua berada di rumah kan, perlu mengingatkan. Tapi jangan tambah-tambah kau tak boleh pergi. Because kadang-kadang kita nampak tau, ni reality juga. Bila nanti pengurusan jenazah tu kata jangan pergi, nanti ada je orang-orang suara kat belakang, kau yang dengar tu, dia tak boleh pergi, biar dia duduk rumah. Dengar tu dia memang ustaz tu kata jangan, tak boleh, make sure dia dekat rumah dan sebagainya. Tu dia macam bila orang yang ditinggalkan ni dengar macam apa ni, yang pergi kan suami, ini kan ahli keluarga, kenapa cakap macam gitu. Saya rasa itu yang menimbulkan marah dan kesedihan. So I think we need to advise dengan baik itu dia. Saya rasa kan bila tengok macam ni kan, saya rasa it's sebab because saya rasa sekarang ni orang macam rasa belajar tentang pengurusan jenazah tu satu kematian. Sebab apa? Sebab tak apalah, nak kan ada orang yang uruskan, biar ada orang uruskan lah. Tapi kita sebagai orang Islam, saya rasa benda tu amat penting untuk kita tahu. Jadi bila ada kematian dalam keluarga, walaupun kita panggil orang lain untuk uruskan jenazah, tapi kita ada ilmu macam mana nak handle that situation, macam mana dari sudut ibadah, dari sudut pengurusan dan sebagainya. So belajar pengurusan jenazah ni sebenarnya untuk ilmu lah, macam kita belajar masak, macam kita belajar menjahit, untuk ilmu. Bukan bermakna untuk orang-orang yang uruskan jenazah dia pergi ambil kursus jenazah. Itu mindset yang betul lah. And I think it's back to kita punya point tadi lah, macam dia salah satu nak kena tahu benda ni, salah satu nak kena kuat. So imagine kalau yang terjadinya benda ni kepada orang yang berilmu tadi for example macam orang ni dia memang berilmu. Lepas tu suaminya yang pergi. Jadi macam dia sendiri tengah go through that grief tau. So how the person other than her is going to take care of that situation. Kita nak kena, at the same time kita nak kena, we must take care of one another. That is the important thing. So macam kalau orang yang, kalau salah satu tu yang tengah go through that